Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Terima kasih sekali lagi bagi kamu yang sudah tekan butang subscribe. Terima kasih juga yang bagi komen, dan saya mohon, saya meminta tolong, minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menekan butang subscribe, like, share dan komen video ini. Tekan butang subscribe untuk kita besarkan channel kita ini supaya boleh menjadi suara bagi rakyat. Impian kita, channel kita ini akan menjadi besar, cukup besar dan mendapat perhatian daripada Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri Kabinet serta mereka-mereka yang berkenaan, dan kita boleh jadikan ini sebagai satu tempat wadah untuk menjadi aspirasi rakyat disuarakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, betul lah kata orang, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim naik Perdana Menteri, ramai orang akan meroyan, malah ramai orang akan demam. Siapa yang bakal demam? Ramainya. Apa tidaknya, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menteri-menteri dalam Perikatan Nasional pasti akan demam. Pasti sudah demam lah. Ramai yang demam lah saya rasa. Demam sejuk-sejuk, demam kus-kus, demam banyak lagi lah demam. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lebih tahu tentang demam-demam tersebut. Apa tidaknya 600 bilion telah didedahkan. Ramai mula demam kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, itulah kamu. Kalau kamu tak buat salah, tak akan demam lah. Macam mana pun, siapapun Perdana Menteri, kalau tak buat salah, tak akan demam. Tapi kalau ganti Perdana Menteri, kamu ada buat salah, mesti jadi demam kus-kus, kena masuk angin. Dalam banyak ucapannya tuan-tuan dan puan-puan ketika berkempen, Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menyebut nama-nama yang akan demam. Orang pertama yang disebutnya pasti akan demam ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ungkapan itu bagaimanapun bukanlah bermaksud Anwar seorang yang pendendam, tetapi lebih bertujuan menggambarkan dirinya yang tidak berkompromi dengan salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan dan amalan memberi kekayaan keterlaluan kepada kroni serta kaum keluarga sendiri. Dengan takdir daripada Tuhan, meskipun cuba dihalang, banyak cubaan, halangan, tapi akhirnya syukur kerana walaupun banyak kali beliau diejek sampai jadi PM tepi lah, orang duk janji dia akan jadi PM lah, tapi tak naik-naik, akhirnya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada 24 November yang lalu. Sejak Anwar bergelar Perdana Menteri, walaupun Tun Dr. Mahathir Mohamad kelihatan banyak mendiamkan diri, tidak pula dapat dipastikan sama ada beliau sedang demam atau sihat seperti biasa. Dulu waktu orang lain jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir memang bising. Dia akan salak itu, salak ini, banyak-banyaklah dia duk salak. Jadi semak dan nimbang lah. Tapi kadang-kadang semak juga, bukan semak. Tapi kali ini selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir tak banyak bising. Mungkin dia sedang sibuk untuk persiapan hari tua. Yang pasti Anwar tidak melakukan sesuatu yang boleh membuatkan Tun Mahathir jadi demam di hari-hari awalnya menjadi orang paling berkuasa di negara kita Malaysia ini. Selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Kabinet semalam dan beliau telah memasuki pejabatnya di Kementerian Kewangan selaku Menteri Kewangan pada hari ini, tumpuan Anwar jelas untuk memperlihatkan keseriusannya menangani pelbagai masalah dalam negara akibat kebejatan kerajaan-kerajaan yang terdahulu.
Melalui beberapa pendekatan awal ini, nampaknya ramai yang mula demam dengan gerakan serta pendedahan-pendedahan yang bakal dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Antara perkara lain yang telah diputuskan selepas mesyuarat kabinet semalam adalah semua menteri setuju dipotong gaji sebanyak 20%, cabutan judi khas daripada 22 kali setahun ketika era Perikatan Nasional diturunkan kepada 8 kali setahun. Bukan diturunkan, tapi dikekalkan pada masa yang sebelum Perikatan Nasional itu jadi kerajaan. Mendedakan seterusnya adalah kemungkinan wang judi digunakan untuk membiayai kempen Perikatan Nasional pada PRU 15 yang lalu. Berjaya mendapatkan persetujuan juga daripada Syed Mukhtar Al-Bukhari, Taikun Bernas, untuk menyumbang 10 juta ringgit Malaysia pada tahun ini dan 50 juta ringgit Malaysia pada tahun depan kepada pesawah-pesawah padi, melakukan semakan terhadap kontrak rangkaian 5G bernilai 11 bilion. Wow, banyak ni. Dan akan menyiasat kemungkinan berlaku penyelewengan luar biasa besar gila dalam perbelanjaan bernilai 600 bilion ringgit Malaysia sewaktu PKP ketika era Mahyadin sebelum ini. Hari ini pula, selepas pertama kami menjejakkan kakinya, pertama kali menjejakkan kakinya, Anwar menjejakkan kakinya di Kementerian Keuangan. Anwar menegaskan wujud pelanggaran peraturan dalam beberapa perolehan kerajaan yang dibuat semasa era Mahyadin dahulu, serta mengesahkan beliau memiliki fail mengenai dakwanya sebelum dakwanya semalam bahawa kempen Perikatan Nasional pada PRU lalu itu telah dibiayai oleh wang judi. Aduh, sedih sungguh. Selain itu, beliau juga mengumumkan semakan semula projek tebatan banjir bernilai 7 bilion ringgit Malaysia daripada 15 bilion keseluruhannya yang dilakukan kerajaan terdahulu kerana rundingan terus yang dilakukan didapati tidak memenuhi peraturan. Kata Anwar Ibrahim, "Saya akan pastikan perkara tersebut tidak diteruskan supaya prinsip ketelusan serta peraturan dapat dipatuhi," tegas Anwar lagi. Berdasarkan respon yang tertonjol setakat ini, ramai kelihatan tiba-tiba jadi demam dengan gerakan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini. Mahyadin, Hamzah Zainuddin, Hadi Awang, Tuan Ibrahim, Taqiyuddin Hasan serta sejumlah pemimpin Bersatu dan PAS yang lain adalah mereka yang mulai dikesan mulai demam sekarang ini. Sementara Anwar menegaskan beliau memiliki fail berkaitan wang judi untuk membiayai Perikatan Nasional selepas Taqiyuddin menuntut beliau untuk mengemukakan bukti. Tuan Ibrahim pula dengan pantas tampil mewajarkan keperluan projek tebatan banjir dilakukan secara rundingan terus. Ewa, senang je. Ada apa-apa ke? Laskar Maya PN pula, susulan pendekatan dan gerakan Anwar Ibrahim itu turut mula sibuk mencipta dalil dan melencongkan isu agar kelihatan tidak melakukan kesalahan. Di waktu yang sama, rakyat yang selama ini sebahagiannya bagai terlena dengan mainan, sentimen kaum dan agama yang menghayalkan mereka, tiba-tiba mulai sedar betapa sebenarnya banyak kemungkaran telah disembunyikan oleh pemegang kuasa yang selama ini berwajah palsu. Hari-hari mendatang, sesuai dengan jiwanya yang membenci rasuah dan penyelewengan, malah itulah tunjang perjuangan reformasi yang digerakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambil tersemat erat keinginan untuk membela rakyat yang miskin, adalah dipercayai lebih banyak lagi pendedahan
akan ditampilkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan membuatkan kita semua terkejut dengan segala pendedahan, pembongkaran yang bakal diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka keputusan mesyuarat kabinet dan sidang media khas Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kementerian Kewangan selepas ini sentiasa adalah satu detik yang akan ditunggu-tunggu. Pastinya, saya pun nervous tahu, ditunggu-tunggu oleh pengamal-pengamal media seluruhnya. Dalam hal ini harus kita akui, langkah-langkah Anwar memegang jawatan Menteri Kewangan selain Perdana Menteri adalah satu keputusan yang bertepatan, yang tepat lagi bijaksana, kerana ia memudahkan beliau untuk bertindak dengan berkesan memulihkan negara kita yang tercinta ini. Hanya pemimpin seperti Anwar yang kuat jiwa reformasi, sangat membenci rasuah dan penyelewengan, selain punya keinginan mendalam membantu rakyat bawahan saja yang sesuai memegang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sekaligus. Walaupun mungkin ramai yang demam dengan gerakan serta pendedahan Anwar, apa yang dilakukannya itu adalah ubat untuk memulihkan negara agar rakyat semua kaum benar-benar terbela akhirnya, tanpa kemungkaran. Tanpa kemungkaran yang didedahkan dan dibentras terlebih dahulu, usaha pemulihan dan iltizam membela rakyat boleh jadi hanya sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini haruslah kita sokong, kerana kita sebagai rakyat jugalah penikmat hasilnya nanti. Yang demam atau bakal demam, biarkan mereka sengsara sendiri. Ditulis oleh Sahabuddin Hussein 6 hari bulan Disember 2022. Diterbitkan di sahabuddin.com.my. Kita jumpa lagi. Bye-bye.